jaga masa pada hari ini. Jaga masa pertama adalah saudara Yoh Tun dari kelas 4 Depak. Yang kedua adalah saudara Muhammad Amir Afiq bin Fauzi dari kelas 4 Depak juga. Saya akan memperkenalkan juri-juri kita pada hari ini. Juri kita yang pertama pada hari ini adalah Encik Adnan. Juri kita yang kedua adalah Puan Haizal. Dan juri ketiga kita adalah Cikgu Puan Nasirah. Usul pada hari ini berbunyi, peranan guru lebih penting daripada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Untuk itu saya akan memperkenalkan barisan daripada perwakilan kerajaan. Dijemput Yang Amat Berhormat Muhammad Azam bin Abdul Mu'in untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi menjaga nama bangsa Malaysia, kami bertandang kemari. Yang Berhormat Hasib Nazmi bin Muhammad Zahri sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum Dewan Yang Mulia, pendidikan asas segala-galanya. Selaku Menteri Pertahanan di Perwakilan Kerajaan untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Yang Mulia, atas dasar tak kenal maka tak cinta, salam kenalan buat semua. Sekarang saya akan memperkenalkan ahli-ahli dari delegasi pembangkang. Pertama, Ketua Pembangkang saya menjemput Muhammad Yang Berhormat Muhammad Syamir bin Zul Ghaffar untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pembangkang dalam persidangan. Saya menjemput Yang Berhormat Muhammad Hafizuddin bin Sulaiman selaku Timbalan untuk Pembangkang untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbalan Ketua Pembangkang dalam persidangan. Akhir sekali saya menjemput Yang Berhormat Muhammad Faiz bin Razali sebagai Menteri Perwakilan Pembangkang untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangkang ketiga adalah persidangan. Kesempatan digunakan terdapat beberapa peraturan dan etika perbahasan yang perlu dipatuhi oleh mana-mana ahli yang bersidang. Pertama, setiap pembahas diberi masa selama 8 minit sahaja untuk berhujah. Bagi sesi pengunjungan, masa yang diberi hanya 4 minit sahaja. Setiap pembahas boleh memberi atau menerima 2 ataupun lebih izin aduan. Loceng akan dibunyikan sekali. Pada minit pertama menandakan kuota izin aduan dibuka. Dan loceng akan dibunyikan sekali lagi pada minit ke-7 menandakan kuota izin aduan ditutup. Loceng akan dibunyikan 2 kali pada minit ke-8 menandakan sesi berhujah telah tamat. Seterusnya, setiap pembahas dilarang menyentuh soal peribadi pembahas lain, aktiviti berbau performan, faham politik, isu-isu keagamaan serta mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang kesat kepada individu lain. Setiap pembahas juga dikendaki menggunakan bahasa baku tanpa mencampur adukan guna bahasa pasar atau bahasa lain. Penggunaan ayat Al-Quran dan hadis untuk menguatkan lagi hujah adalah dilarang sama sekali. Untuk penggunaan bahasa dan bahasa Melayu yang mandatory, perlu minta izin Tuan Haji Pertua terlebih dahulu. Maksudnya, pembahas juga tidak dibenarkan memberi atau menerima sebarang isyarat daripada penonton. Akhir sekali, beri bicara penonton adalah amat dihargai sepanjang pertandingan sedang berlangsung. Dengan usul peranan guru lebih penting daripada ibu bapa dalam mendidik anak-anak, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menggagaskan itu. Peranan guru lebih penting daripada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Ini yang kami percaya. Terima kasih buat pucuk pimpinan Tuan Yang Dipertua Dewan, Barisan Perwakilan Kerajaan, Pembangkang serta ahli dewan yang bersidang sekalian.
Assalamualaikum dan salam perdebatan. Saya ulurkan buat anda semua. Tuan Yang di-Pertua Dewan, pemegang mandat selaku yang amat berhormat Perdana Menteri yang mementingkan keamanan dan kebajikan rakyat, saya rasa wajar kiranya saya menggagaskan usul pada hari ini, iaitu peranan guru lebih penting daripada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Ahli yang bersidang sekalian, sebelum kita memulakan sesi pembahasan pada hari ini, saya rasa wajar kiranya kalau saya mendefinisikan usul pada hari ini frasa demi frasa agar ahli yang bersidang sekalian tahu akan kiblat perdebatan kita pada hari ini. Baiklah, mari kita tinjau frasa demi frasa. Baiklah, frasa yang pertama kami katakan peranan guru. Peranan guru ini kami maksudkan sebagai tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh masyarakat kepada guru-guru dalam mendidik para pelajar. Manakala frasa yang kedua iaitu lebih penting daripada, pula kami katakan sebagai mempunyai tanggungjawab yang lebih besar berbanding pihak yang lain. Manakala frasa yang ketiga iaitu ibu bapa. Ibu bapa merupakan pasangan yang mempunyai cahaya mata, tidak kiralah hasil daripada hubungan intim ataupun tidak. Dan yang terakhir, frasa dalam mendidik anak-anak. Kami katakan bahawa usaha-usaha yang telah dilakukan bagi menerapkan modal insan serta melahirkan anak-anak yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang cemerlang, iaitu masyarakat middle kelas pertama bagi merealisasikan cita-cita negara untuk mencapai status negara maju. Oleh sebab itu, timbul beban bukti di barisan pihak pembangkang bahawasanya perlu mereka menceritakan kepada kita bahawa cara mendidik anak-anak di rumah lebih baik berbanding dengan cara mendidik anak-anak di institusi pendidikan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, berdiri selaku yang berhormat Perdana Menteri pada hari ini, akan saya melakukan dua gerak kerja saya yang utama. Yang pertama, akan saya mendefinisikan usul pada hari ini, telah saya lakukan sebentar tadi, dan gerak kerja saya yang kedua, akan saya mengemukakan hujah perdana saya di barisan pihak kerajaan. Manakala duduk saya bangkit bulan timbalan Perdana Menteri, akan beliau membidas segala hujah Ketua Pembangkang dan mengemukakan dua lagi hujah di barisan pihak kerajaan. Yang berhormat, sekadar untuk bertanya. Yang pertama, apakah perbezaan antara frasa penting dengan frasa lebih penting? Dan yang kedua, apakah kayu ukur yang ingin diutarakan untuk menyokong usul pada hari ini? Sekadar untuk bertanya, yang berhormat, dan sila jelaskan. Yang pertama, frasa penting itu kita merujuk kepada guru itu penting dalam mendidik anak-anak, dan lebih penting pula mereka mempunyai tanggungjawab iaitu merangkumi semua aspek dalam mendidik anak-anak ini. Manakala yang kedua, kayu ukur bagi menyokong usul ini akan kami utarakan sebentar saja lagi yang berhormat. Seterusnya saya teruskan lagi dengan gerak kerja Menteri Pertahanan. Berdirinya Menteri Pertahanan akan beliau membidas segala hujah-hujah di barisan pihak pembangkang dan menegakkan semula hujah-hujah di barisan pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, kami menerima segenap usul pada hari ini atas pendirian perwakilan kerajaan melihatkan kepada kemampuan sistem pendidikan dan pelaksanaannya di Malaysia lebih baik berbanding pihak ibu bapa, sehingga menyebabkan peranan guru lebih penting daripada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Ahli yang bersidang sekalian, hujah kami yang pertama di bawah kata kunci sistem pelaksanaan yang mantap. Menurut kata-kata Woodrow Wilson, mantan Presiden Amerika Syarikat yang merupakan idola saya sendiri, beliau telah mengatakan bahawa sekiranya kita ingin menghasilkan produk yang berkualiti, kita perlulah mewujudkan sistem pelaksanaan yang mantap. Berdasarkan ketikan ini, kita dapat melihat mengenai cara pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia ini sehingga dapat menyebabkan perkara ini semakin mantap hari demi hari. Bagi memastikan bahawa pelaksanaan terhadap usaha untuk memastikan bahawa pelaksanaan terhadap pelaksanaan ini dapat terus meningkatkan mutu kerja mereka,
Kursus yang telah dijalankan oleh kerajaan ialah dengan mewujudkan sesi bimbingan dan doktrin bagi mengawal, membimbing dan mendidik anak-anak secara lebih berkesan. Selain itu, pihak kerajaan juga telah mewujudkan satu sistem di mana ketua pentadbir sesebuah institusi, terutamanya sekolah, akan menilai telah sejauh mana tahap pengajaran guru-guru tersebut. Jikalau guru-guru tersebut tidak dapat memenuhi tahap keberkesanan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, guru-guru ini akan dihantar untuk menghadiri kursus bagi mengatasi masalah tersebut. Dengan ini, sistem dalam pelaksanaan sistem ini dapat dimantapkan. Dengan pelaksanaan yang mantap ini, guru-guru akan berjaya mendidik anak-anak dengan lebih berkesan. Dengan keberkesan ini yang dapat dibuktikan oleh anak-anak seperti akhlak menjadi semakin baik, intelektual semakin meningkat, dan kesejahteraan fizikal dan mental yang semakin mantap akan menyebabkan terbitnya kebergantungan ibu bapa terhadap guru dalam mendidik anak-anak, sekaligus membuktikan bahawa peranan guru lebih penting daripada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Sekarang, Yang berhormat, sekarang untuk bertanya, apakah faktor dominan, faktor mendesak yang menyebabkan pihak kerajaan hari ini menerima usul 100%? Yang berhormat, faktor dominan yang menyebabkan kami semua menyokong usul pada hari ini, pihak kerajaan saya yang lain betul berjanji. Ahli yang bersidang sekalian, guru-guru diibaratkan seperti lilin yang sanggup menerangi kegelapan bagi mendidik anak-anak. Bayangkanlah, jikalau tanpa seorang guru tidak akan lahir Perdana Menteri, tanpa seorang guru juga tidak akan wujudnya sebuah negara maju semaju Malaysia pada hari ini. Oleh itu, fikirkanlah sebelum kita menolak usul pada hari ini agar kita dapat membezakan antara kaca dan permata. Mohon terus mencadang. Terima kasih disampaikan kepada Yang Berhormat Muhammad Azhar bin Abdul Muhid yang merupakan dalam beliau tidak mundur research katanya telah ditanyakan. Moto hidup beliau adalah berdikari benar takut kepada Allah. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Muhammad Syamil bin Abdul Ghaffar untuk menyampaikan hujah beliau di pihak pembangkang. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dipertuan perwakilan kerajaan yang dihormati. Itulah pembangkang yang saya banggakan. Seterusnya, salam sejahtera buat ahli dewan yang budiman. Tuan yang dipertuan, landasan perdebatan kita pada hari ini telah dikuatkan dengan berdasarkan usul seorang Perdana Menteri. Betapa kepercayaan mereka katakan peranan guru lebih penting daripada peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Maka sebagai perwakilan pembangkang pada hari ini, kami prinsip pandangan kami katakan kepada anda semua bahawa terdapat kekangan yang ada pada peranan guru sehingga peranan ibu bapa itu lebih penting dalam mendidik anak-anak. Pengayuh sudah di tangan, sambuan sudah di air. Di awal perdebatan ini, suka saya menyatakan pendirian perwakilan pembangkang untuk menerima segenap pendefinisian yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Tetapi timbul pelbagai pertikaian yang saya kira wajib untuk saya timbulkan dan wajar dijawab oleh Timbalan Perdana Menteri apabila Yang Berhormat Perdana Menteri tidak mengemukakan konsep pendefinisian secara konsep, dan suka saya untuk menyatakan pendefinisian secara konseptual kami di perwakilan pembangkang.
Definisi secara konseptual yang kami bawa ialah tanggungjawab ibu bapa yang telah mendominasi dalam memberi didikan kepada anak-anak berbanding tanggungjawab guru. Yang seterusnya saya beralih kepada penasihat yang kedua. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah jaminan pihak kerajaan sehingga Perdana Menteri katakan sistem pendidikan di sekolah lebih baik daripada pendidikan ibu bapa di rumah? Dan yang kedua, apakah ketegangan yang ada pada ibu bapa dalam mendidik anak-anak sehingga Yang Berhormat katakan peranan guru itu lebih penting berbanding ibu bapa? Maka kami selaku pihak pembangkang akan saya tunjukkan kepada anda apakah landasan pembahasan yang sebenar ketiga ini. Bulan air kerana pembentung, bulan manusia kerana muafakat. Tampil perwakilan pembangkang pada hari ini dengan peranan yang berbeza, tetapi tetap dengan pegangan yang sama. Tuan Yang Amat Berhormat, pada hari ini kami di barisan pihak kerajaan telah meminta Yang Amat Berhormat untuk membuktikan kepada kami bahawa pendidikan di rumah lebih baik jika hendak dibandingkan dengan cara mendidik anak-anak di institusi pendidikan. Oleh itu, Yang Amat Berhormat sepatutnya menceritakan tentang ini kepada kami semua. Yang Berhormat, saya ceritakan dalam ucapan saya sebentar lagi. Memegang akan kata-kata hikmat sepakat membawa berkat, maka saya menyeru warga dewan bersama kami untuk tidak bersetuju dengan usul pada hari ini atas rasional melihat kepada kegangan-kegangan yang ada pada peranan guru sehingga peranan ibu bapa menjadi lebih penting dalam mendidik anak-anak apabila pendidikan di sekolah tidak lagi berlandaskan sistem pendidikan negara, dan kedua, kecenderungan budaya belajar sudah diwujudkan, dan ketiga, ketiadaan sumber inspirasi yang untuk menyebabkan pendidikan yang terbina runtuh. Pendakian Gunung Everest telah saya mulakan dengan pendesain konsep yang dibawa oleh pihak kerajaan yang begitu rapuh untuk dibentangkan pada hari ini. Pendakian Gunung Everest akan diteruskan dengan baiknya Timbalan Ketua Pembangkang yang akan melakukan secara eksklusif segala ketulisan puja yang hadir dalam ucapan Timbalan Perdana Menteri serta Perdana Menteri dengan membawa analisis kes perwakilan pembangkang. Pendakian diteruskan dengan ucapan daripada pembangkang ketiga yang akan melakukan sesi bedah siasat segala puja di perwakilan kerajaan. Lantas beliau akan mematah-matahkan tulang belakang setiap puja yang rapuh perwakilan kerajaan. Yang Amat Berhormat, saya ingin bertanya, dalam aspek mendidik anak-anak, kita perlu menganalisis siapa yang mampu mendidik anak dengan lebih komprehensif, iaitu meliputi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Persoalannya, bagaimana ibu bapa dapat memenuhi aspek ini? Sabar Yang Berhormat. Dalam penulisan saya sebentar lagi akan ada jawapannya. Sidang Dewan yang dimuliakan, puja pertama perwakilan pembangkang di bawah lembayung kata perbezaan peranan mempengaruhi kesempurnaan didikan. Pada era langit terbuka ini, pendidikan di sekolah berlandaskan sistem pendidikan negara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang seimbang. Hal ini kerana pendidikan di sekolah merangkumi aspek teris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sasial. Namun, pendidikan yang diberikan oleh guru hanya bertumpu kepada aspek intelek sahaja. Guru di sekolah hanya menekankan berkaitan teori kepada para pelajar yang akan digunakan oleh mereka hanya di atas kertas sahaja, kerana guru-guru tak mementingkan kedudukan maupun tahap pencapaian pelajar yang mengorientasikan peperiksaan semata-mata. Kononnya, dengan pencapaian tersebut adalah kayu ukur kepada kesanan pembelajaran dan pengajaran guru. Jika pihak pembangkang berkata bahawa ibu bapa lebih berperanan dalam mendidik anak-anak, mengapa perlu membazir wang membayar yuran untuk menghantar anak-anak ke sekolah bagi mendapat didikan daripada guru yang berhormat? Saya tahu tidak melalui pendidikan yang ada keseharian di rumah, secara tidak langsung melakukan semua aspek teris tersebut, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sasial. Contohnya, ibu bapa di rumah pasti mengajar anak-anaknya tentang keagamaan, membiasakan perkara baik dan buruk, serta menjadi tempat luahan masalah. Ibu bapa pasti menyediakan makanan yang berhasil kepada anak-anak kerana ibu mana yang sanggup merancang anak-anak mereka. Cuba kita perhatikan sebenarnya dengan aktiviti-aktiviti seharian seperti inilah yang mampu menerapkan aspek penyemangat diri, iaitu
sebentar tadi akan diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Peranan ibu bapa menjadi asas kepada penerimaan pendidikan di sekolah yang akan diajar oleh guru. Dengan itu, peranan ibu bapa lebih penting daripada guru dalam mendidik anak-anak. Sebelum saya untuk memanaskan kerusi, saya merayu kepada Tuhan Yang Dipertua serta ahli dewan sekalian untuk menggunakan kebiasaan akal fikiran untuk bersama kami di perwakilan pembangkang untuk menolak usul kita pada hari ini atas rasional melihat kepada kekurangan yang ada pada peranan guru sehingga peranan ibu bapa menjadi lebih penting agar kemakmuran negara terus dipelihara. Saya sekali lagi menegaskan ucapan saya pada hari ini. Menyatakan pendidikan di sekolah berlandaskan sistem pendidikan negara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Bersama. Akan tetapi guru-guru hanya bertumpu pada aspek intelek saja. Namun sebenarnya pendidikan yang ada bukanlah untuk menggapai kecemerlangan dalam penyelesaian semata-mata. Kerana pendidikan sedia ada yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk menyediakan seorang pelajar yang menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Maka itu saya menyuruhkan 10 warga dewan untuk kami di perwakilan pembangkang untuk menolak usul kita pada hari ini dengan sekeras-kerasnya atas rasional melihat pada kegagalan yang ada pada peranan guru sehingga peranan ibu bapa menjadi lebih penting agar kemakmuran negara terus dipelihara. Mohon terus pembangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Muhammad Syamil Ketua Bapa atas kunjungan hospital tadi. Telah ditanyakan moto hidup beliau ialah memelang dunia sejahtera akhirat. Baiklah, sekarang kita akan teruskan sesi penguliahan kepada Timbalan Universiti. Dijemput Yang Muhammad Abdul Nasri bin Muhammad Sahadi untuk menyampaikan tujuan beliau sebagai Timbalan Universiti Perwakilan Kerajaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pilihan Tuan Ibu Ketua Dewan. Rakan-rakan di Malaysia Perwakilan Kerajaan. Pembangkang seterusnya ahli dewan yang bersidang. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam sayang buat anda. Terima kasih dan tidak pada pemegang mandat pada pemegang pada hari ini. Akan saya menyatakan praktik saya kepada Presiden dengan menyokong 100% usul yang telah digagas oleh beliau, iaitu peranan guru lebih penting daripada ibu dalam mendidik anak. Tuan Yang Dipertua Dewan selaku Kepala Pendidikan Bidang segala punya terpaksa yang telah diberikan oleh Yang Pangkam seterusnya mengemukakan dua lagi usaha kami di pihak kerajaan. Bergerak kepada sisi pembinaan. Baiklah, timbul pertikaian tidak membangkang. Apakah jaminan sistem pendidikan di sekolah lebih baik daripada sistem pendidikan di rumah? Ini saya menerangkan bahawa guru di sekolah mengajar secara menyeluruh dan mencakupi semua aspek itu. Kami menjamin bahawa sistem pendidikan di sekolah lebih baik daripada di rumah. Itu kami terus melanjutkan diskusi kami insyaAllah yang amat berhormat dan menjelaskan tadi. Yang berhormat, sebentar tadi Yang Berhormat telah mengatakan bahawa guru-guru di sekolah mengajar secara menyeluruh. Namun, masih terdapat lagi kesalahan disiplin yang dilakukan oleh pelajar. Di manakah keberkesanannya pengajaran secara menyeluruh? Sila jelaskan Yang Berhormat. Yang berfungsi untuk mengatasi masalah disiplin. Selain itu, juga guru disiplin di sekolah kita sedang bergerak pada bidang Ketua Pembangkang. Tujuan beliau adalah di bawah keputusan Ketua Pembangkang mengatakan bahawa guru-guru di sekolah hanya mengajar intelek saja. Persoalan ini akan saya terangkan dalam pertanyaan yang kedua. Harap
Seterusnya, berlaku perbincangan kerana pihak pembangkang tidak menjawab izin aduan yang menghormat dan menteri secara tidak. Baiklah, sesuai penjelasan bergerak pula pada sini. Tugas yang pertama adalah dibawakan kunci sistem pendidikan. Menurut falsafah pendidikan negara, para pelajar di setiap sekolah akan dididik secara menyeluruh dan mencakupi semua aspek iaitu aspek jasmani, emosi, rohani dan oleh itu, guru-guru di sekolah kami katakan lebih peranan dalam mendidik anak-anak berbanding ibu bapa. Kami katakan bahawa ibu bapa kurang peranan kerana bukan untuk memburukkan ibu bapa, tetapi kami percaya pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa tidak merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani yang kita lihat tersebut. Malah, kebanyakan ibu bapa juga hanya memberikan didikan secara tidak formal kepada anak-anak. Apakah yang kami maksudkan dengan pendidikan tidak formal? Pendidikan tidak formal ini merujuk apabila anak-anak memperoleh kemampuan secara tidak langsung, iaitu melalui semua delia pasca. Sebagai contoh, melihat dan meniru dari tindakan ibu bapa. Apabila perkara seperti ini berlaku, anak-anak kadang-kadang tidak tahu apa yang dilakukan ibu bapa kerana tiada penanganan yang lanjut. Seterusnya, apa pula yang kami maksudkan dengan pendidikan formal yang diberikan oleh guru? Pendidikan formal merujuk kepada satu sistem pendidikan di mana anak-anak akan diberikan pendidikan secara langsung daripada mengajar belajar di satu lokasi serta pada tempoh masa yang telah ditetapkan. Cara apa? Melalui sistem pendidikan formal, anak-anak akan memperoleh pengetahuan secara menerus sekaligus anak-anak akan lebih memahami. Jika kita membuat perbandingan di antara sistem pendidikan formal dan tidak formal, maka sistem pendidikan formal lah dan keputusan jalanan. Sistem pendidikan formal ini, dengan sistem pendidikan formal ini, anak-anak akan lebih memahami apa segala yang boleh pengetahuan dia pelajari juga mencapai. Keempat aspek utama iaitu jasmani, emosi, rohani dan kualiti pendidikan terletak pada kualiti infrastruktur dan guru. Hal ini merujuk kepada pendidikan. Oleh itu, atas dasar melihat kepada kelebihan guru yang mendidik menggunakan sistem pendidikan yang lengkap, bukan ibu bapa menyebabkan kami di barisan kerajaan menyokong 100% usul pada hari ini, iaitu peranan guru lebih penting daripada peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Yang berhormat secara bertanya, apakah jaminan bahawa peranan guru lebih penting berbanding peranan ibu bapa yang akan diwar-warkan oleh pihak kerajaan pada ini? Sejak sekali berhormat. Peranan guru ini adalah untuk melahirkan rasa senang berasa semua aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seperti yang saya katakan tadi, pendidikan yang diberikan oleh guru ini mencakupi semua aspek berbanding ibu bapa yang hanya diberikan secara tidak formal. Seterusnya, bergerak pula kepada punca yang kedua, iaitu dibawakan terkunci kelebihan masa. Menurut Datuk Dr. Fadil Nomsar, pakar motivasi negara, hampir 60% masa anak-anak ada bersama guru-guru di sekolah. Sedar tidak sedar, kelip dalam kelip, kalau kita kaji sendiri, anak-anak akan berada di sekolah pada setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Malah ada yang sehingga hari Sabtu dan Ahad. Tempoh masa anak-anak berada di sekolah pula adalah antara 5 hingga ke 12 jam. Kelebihan masa yang boleh guru ini digunakan untuk mendidik anak-anak secara menyeluruh. Dari segenap aspek yang saya katakan tadi, masa ujian saya yang pertama iaitu aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebagai contoh, di sekolah, guru-guru yang berkayakan dalam aspek jasmani kan akan mendidik anak-anak mereka dari segi aspek jasmani, sedangkan aktiviti dan aspek bagi aspek emosi pula, guru-guru yang berpelatihan dalam bidang kaunseling seperti kaunselor boleh membantu jika anak-anak ini mempunyai masalah emosi. Tidak dapat dinafikan bahawa ibu bapa pada hari ini sibuk bekerja. Jadi, bagaimanakah ibu bapa ini menilai dua hal mereka dari anak-anak ini berminat mengambil keputusan untuk jumpa kawasan mereka yang lebih memahami. Aspek seterusnya adalah rohani. Seperti yang umum ketahui, di sekolah terdapatnya ustaz dan ustazah yang semestinya berkayaskan dalam bidang agama. Justru aspek rohani ini dapat dididik bukan tujuan untuk memburuk-burukkan ibu bapa, tetapi tidak dinafikan bahawa pada hari ini terdapat ibu bapa yang tidak mampu memenuhi aspek rohani dalam diri anak-anak. Seterusnya, aspek intelek tidak boleh dinafikan bahawa setiap guru mempunyai kelayakan yang tinggi dalam aspek intelek. Jadi terbuktilah bahawa guru dapat memenuhi itu tadi.
Oleh itu kami menerima usul pada hari ini atas pendirian dilihatkan kepada kemampuan sistem pendidikan dan pelaksanaannya di Malaysia lebih baik berbanding ibu bapa, ini menyebabkan peran guru lebih penting daripada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Ya. Atas contohnya Kota Melaka dan kita tidak atas contohnya Jahiyah kuasa sudah berada di tangan kita, diplomasi amalan bersama, luhurnya hati kerana cinta, agungnya pertiwi kerana setia. Namun tidak semua ini adalah apabila pihak pemangkang terus memanipulasi. Ya, oleh itu saya mohon perhatian saya untuk sama-sama memutuskan yang mana yang benar, yang mana yang palsu. Buat usul terus diterima. Ya. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Haji Nazmi bin Muhammad Zahadi kerana menggagaskan penyampaian untuk pengetahuan semua, masakan kegemaran beliau adalah masakan ibu. Contohnya gulai lemak negeri Sembilan. Masa depan sedap. Sekarang saya menjemput Yang Amat Berhormat Muhammad Muhyiddin bin Sulaiman selaku Kepala untuk Pembangkang untuk menyampaikan pilihan beliau di meja pembangkang. Sebab itu kurang udara. Namun, ianya tidak membutuhkan secara fizikal, tetapi dalamannya siapa yang tahu. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata, ibu bapa perlulah mendidik anak-anak dengan ilmu memanah, ilmu menunggang kuda, dan ilmu bermain pedang agar mereka dapat menjadi pahlawan kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semuanya. Jutaan apresiasi saya tujukan kepada 7 pimpinan yang diketua, sahabat lama di barisan perwakilan kerajaan, trio pembangkang yang saya banggakan, seterusnya ahli-ahli Dewan yang beriman. Tuan yang diketua, usul pada hari ini masih lagi sama, iaitu peranan guru lebih penting daripada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Tampil kami perwakilan pembangkang dengan keyakinan 150% percaya bahawa usul pada hari ini adalah tidak relevan untuk diterima atas rasional melihat kepada terdapat kekangan-kekangan yang ada pada guru sehingga peranan ibu bapa lebih baik dalam mendidik anak-anak. Tuan yang diketua, berdirinya saya selaku timbalan ketua pembangkang akan membidak hujah-hujah yang telah diberikan oleh perwakilan kerajaan, terusnya bukan kes, analisis kes, trio pembangkang. Kita beralih kepada frasa pembidakan. Sepanjang bangunnya timbalan Perdana Menteri pada hari ini, hujahnya seperti gong diketuk, tetapi sayang isi meja kosong. Sebentar tadi, hujah ketiga pihak kerajaan di bawah lembayung kata, ini Jerry yang menjalankan sekolah mampu mendidik anak-anak. Pihak kerajaan tidak menyatakan bahawa sasiah perlu diambil ataupun dijalankan ketika melaksanakan Jerry. Oleh itu, kami di pihak kerajaan melihat usul ini adalah tidak relevan. Di manakah keberkesanan guru dalam melaksanakan program ini kiranya sasiah pelajar tidak dididik? Hujah kedua di pihak kerajaan di bawah lembaga kata sistem pendidikan yang lengkap. Mendidik anak-anak di sekolah adalah kebiasaan, adalah berkesan di sekolah. Bukankah mendidik tidak formal itu juga mampu dijadikan sebagai sumber pendidikan ketika di rumah seperti mana yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri, di mana sistem pendidikan tidak formal itu tidak mampu untuk mendidik anak-anak mereka yang berhormat. Yang Amat Berhormat, apakah faktor jaminan bahawa didikan ibu bapa dapat melahirkan anak-anak yang bercirikan modal insan yang berhormat? Bagi menjawab soalan yang berhormat, melalui kerangka akhbar berita harian bertarikh 13 Mac tahun 2012 ada menyatakan rencana di mana anak-anak yang dididik oleh ibu bapa ibu bapa yang mendidik anak-anak telah melahirkan modal insan yang tinggi jika hendak dibandingkan dengan guru-guru di sekolah. Gerak pada hujah pertama yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri.
bawah lembaga atas sistem pelaksanaan yang mantap, di mana saya melihat ucap ini adalah lebih kurang serupa dengan ucap Timbalan Perdana Menteri yang mengatakan bahawa sistem pelaksanaan yang mantap mampu membina anak-anak. Mampu membina anak-anak. Silakan Timbalan Perdana Menteri. Ya, Mak Bom. Sekarang ini saya bukan untuk membodoh-bodohkan ibu bapa, tetapi bagaimana pula sekiranya ibu bapa itu sendiri tidak mendapat pendidikan yang cukup. Mampukah mereka menjadi Kita melihat sekarang ibu bapa sekarang sudah mampu memegang jawatan-jawatan tinggi. Di sini sudah jelas terbukti bahawa ibu bapa mendapat pendidikan yang ikutnya malah lebih hebat daripada guru-guru yang di sekolah. Pasal pemidasan gerak kepada analisis kes pihak perbankan. Ucap kedua di bawah lembaga kata perbezaan peranan mempengaruhi kesempurnaan pendidikan. Guru-guru lebih rendah kecenderungannya berbanding ibu bapa dalam mewujudkan budaya belajar dalam kalangan pelajar. Anak-anak, malahan ibu bapa lebih banyak meluangkan masa bersama anak-anak. Anak-anak juga lebih cenderung untuk menumpukan perhatian kepada ibu bapa jika tidak dibandingkan dengan guru-guru ketika di sekolah. Ibu bapa juga mampu memberikan pendidikan agama dan lebih kepada anak-anak berbanding guru-guru di sekolah. Ibu bapa sentiasa menasihati anak-anak dan mengajar anak-anak untuk memperhatikan nilai-nilai mulia dalam kehidupan seharian. Kalau Yang Berhormat mengatakan peranan ibu bapa ini lebih penting daripada peranan guru dalam mendidik anak-anak, mengapakah sudah ada segelintir ibu bapa yang sudah mula Saya ingin katakan bahawa pihak kerajaan tidak memahami tugas yang telah diberikan oleh pihak pembangkang, di mana kami mengatakan bahawa ibu bapa lah yang merupakan asas kepada pendidikan sebelum mereka menghantar anak-anak kepada pusat-pusat pendidikan, di mana mereka guru-guru hanya mengumpulkan asas-asas yang telah diberikan oleh ibu bapa ketika di rumah. Analoginya begini, seorang tukang rumah telah menyediakan asas yang cukup dengan batu-batanya, di mana beliau hanya perlu mencurahkan simen untuk mengumpulkan asas tersebut. Asas dan batu bata ini dapat diibaratkan seperti ibu bapa yang mendidik anak-anak di rumah, di mana simen ini berfungsi sebagai guru, di mana guru-guru ini hanya mengumpulkan asas yang telah diberikan oleh ibu bapa di rumah. Sebab kata pepatah, belentung belum, biarlah dari rebungnya. Gerak pada hujah ketiga perwakilan perbankan di bawah lembaga kata, sumber inspirasi mempengaruhi prestasi. Ibu bapa merupakan sumber inspirasi kepada anak-anak. Ibu bapa merupakan contoh dorongan intrinsik. Ibu bapa mendidik anak-anak untuk tidak berputus asa, bersungguh-sungguh dan rajin dalam melakukan sesuatu perkara. Terdapat kebincangan apabila terdapat pelajar yang tercicir dalam disiplin ilmu yang disampaikan oleh guru-guru ketika di sekolah. Telah terbukti 9 daripada 10 orang ibu yang berkejaya telah berhenti daripada kerja untuk meluangkan ataupun untuk menumpukan penuh perhatiannya di rumah untuk mendidik anak-anak. Yang kedua, izinkan saya untuk merayu sekali lagi. Kerana apabila saya merayu, saya ingin pastikan bahawa rakyat-rakyat di negara Malaysia terus mendapat kemakmuran dalam diri mereka. Bermakna kami inginkan kesejahteraan itu dan kami ingin membiarkan petani terus berada di ladang, bersawah di sawah mereka. Sekian, terima kasih. Mohon usul terus ditolak. Jadi Ketua Dewan pada hari ini Barisan Perwakilan Kerajaan telah mengumpulkan 3 benda yang untuk menunjukkan usaha pada hari ini wajar Ketua Dewan. Kesimpulannya, Baru Perdana Menteri telah memudah di bawah kata kunci pelaksanaan yang mantap. Sebelum dia, Baru Kepala Perdana Menteri yang mudah di bawah kata kunci setiap pendidikan yang lengkap dan kelebihan masa. Maka apabila kita menjadi info semula sudah terang lagi bersuluh bahawa peranan guru lebih penting daripada ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Ada yang bersedaskan dia tidak ada perkara yang kita bincangkan, melainkan melihat anak bangsa kita pada hari ini yang kita didik menjadi pemimpin
lebih masa dengan baik. Usul kita dan mohon untuk portfolio. Sekian, terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Khairul Mustaqim bin Ahmad di atas setelah dilanjutkan, program televisyen kegemaran beliau adalah Pokemon. Akhir sekali, saya jemput Yang Amat Berhormat Muhammad Faiz bin Rozali selaku Menteri Ketiga di Bawah Khilafah Bangsa untuk menyampaikan ujian beliau. Dipersilakan. Pimpin final sudah terdapat Tuan Burung di balik pohonan. Assalamualaikum membuka bicara asal jurus pada pengenalan. Memetik kata-kata Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan negara India, berbeza juga dengan idola di balas Ketua Pembangkang pada hari ini. Beliau menyatakan kerana anda mempunyai kebenaran, ukurlah kebenaran itu dengan penerusan cita, bukan sekadar cita Tuan Ketua, tapi cita sejati. Ucapan apresiasi saya tunjukkan khas waktu dengan Tuan Ketua, perwakilan kerajaan yang dihormati, perwakilan pembangkang yang saya banggakan, seterusnya warga Dewan yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan dua bidang gerak kerja yang cukup mudah. Yang pertama, saya akan membawa anda menelusuri segala hujah-hujah palsu yang dilemparkan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Dan gerak kerja saya yang kedua, saya akan meneguhkan segala analisis di perwakilan pembangkang pada hari ini. Baiklah, perjalanan kita saya pandu ke arena pembidasan, iaitu bermula dengan pembidasan apa yang dikatakan oleh oleh Menteri Pertahanan sebentar tadi. Bermula dengan pembidasan hujah Timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini. Beliau menyatakan bahawa hujah yang disampaikan oleh Timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini hampir sama dengan Ketua Pembangkang, tapi beliau tidak menunjukkan bukti bahawa hujah mereka sama. Di situ menunjukkan mereka membuka petung mereka sendiri apabila mereka menunjukkan kelemahan dengan menyatakan satu fakta tapi tidak menunjukkan bukti yang dikeluar. Iaitu pembidasan apabila beliau berkata, beliau mengatakan ibu bapa semua bekerja. Yang berhormat Timbalan Pembangkang tadi telah menyatakan bahawa 9 daripada 10 wanita berkerjaya berhenti kerja untuk mendidik anak-anak mereka di rumah. Bermaksud apabila ketiadaan suami ataupun bapa, ibu-ibu ini akan mendidik anak-anak mereka. Kita tadi juga Menteri Tanam menyatakan bahawa mereka dibuang kerja, bukan berhenti kerja secara sukarela. Nampaknya disebutkan kelemahan ujian mereka. Dan kita bergerak kepada Timbalan Perdana Menteri yang menyatakan tentang sistem pendidikan yang lengkap dan juga teori yang boleh mengukur pendidikan yang utuh dalam pendidikan anak. Kita tadi sudah menyatakan tentang sistem pendidikan yang lengkap. Dan itu menggunakan isi yang hampir sama dengan ketua Perdana Menteri yang menunjukkan bahawa mereka ketakutan idea untuk menyatakan bahawa mereka tidak tahu apa urusan kebijakan pada hari ini. Mereka juga mengatakan bahawa pendidikan tidak formal tidak penting. Tanpa pendidikan tidak formal dan kemahiran, teori tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa kemahiran apalah yang ini dilakukan oleh anak-anak dengan teori sains ataupun teori praktikal yang diberikan di sekolah. Bila kita bergerak kepada hujah kedua perwakilan kerajaan pada ini, iaitu Jerry. Silakan hormat. Yang Amat Berhormat, sila jelaskan kepada kami kapasiti yang ada pada ibu bapa untuk mendidik anak-anak. Sekiranya Yang Amat Berhormat mengatakan ibu bapa lebih penting dalam mendidik anak-anak berbanding guru. Kapasitinya amat mudah apabila ibu bapa mempunyai sisi seorang ibu
ibu bapa penyayang, mementingkan ilmu pengetahuan dan juga bertanggungjawab. Apabila kapasiti ini ada dalam diri ibu bapa, bermakna anak-anak akan terdidik secara tidak langsung ataupun secara langsung. Iaitu sistem pelaksanaan yang mantap. Beliau menyatakan tentang pendidikan sistem bimbingan dan kaunseling. Apakah itu mampu untuk mendidik anak-anak, sedangkan ia dilaksanakan untuk pelajar-pelajar bermasalah saja. Tiada bukti menyatakan bahawa semua pelajar boleh mendapatkan sesi bimbingan dan kaunseling secara sukarela yang diberikan oleh guru-guru bimbingan kaunseling. Dan perlu diingat, bukan semua guru berjaya sebagai guru bimbingan dan kaunseling. Baiklah, saya akan pandu anda semua ke arena penekan hujah-hujah ataupun arena sistem di Perwakilan Pembangkang, bermula dengan hujah di mana kita pembangkang pada hari ini. Beliau telah menyatakan kecenderungan guru menjadikan hujah belajar dalam kalangan anak-anak lebih rendah berbanding ibu bapa. Bermakna didikan ibu-ibu ini lebih disenangi oleh anak-anak, dan ini akan memudahkan proses pendidikan ataupun penyerapan nilai dalam jiwa anak-anak. Bermakna hal ini akan menunjukkan bahawa ibu bapa memainkan peranan lebih penting berbanding dengan guru dalam mendidik anak-anak secara langsung maupun secara tidak langsung. Baiklah, kita bergerak kepada hujah kedua Perwakilan Pembangkang pada hari ini. Di bawah lembaga kata sumber inspirasi mempengaruhi prestasi yang dibawa oleh di mana pembangkang juga yang menggunakan tentang dorongan intrinsik. Bermaksud apabila adanya dorongan intrinsik, iaitu dorongan dari dalaman, hal ini akan menyebabkan anak-anak yang dididik akan mendapat satu pegangan pendidikan atau pegangan untuk dengan menyatakan bahawa mereka ini akan menjadi seorang yang rajin, bersungguh-sungguh dan tidak mudah berputus asa. Bermakna apabila mereka tidak mudah berputus asa, ini akan menyebabkan mereka berjaya dan terus berjaya sehingga kebenaran gaji. Baiklah, kita beralih ke hujah kedua pembangkang pada hari ini, iaitu perbezaan peranan mempengaruhi kesempurnaan didikan. Sebentar tadi saya Prof. Makan telah menyatakan bahawa guru tidak mematuhi sistem pendidikan negara. Ya, memang betul apabila mereka mementingkan aspek intelek semata-mata tanpa memikirkan aspek-aspek selain daripada itu, seperti jasmani, emosi, rohani dan juga saksia yang lupa untuk dikatakan oleh Timbalan Ketua Perdana Menteri kita tadi. Baiklah, kita teruskan dengan ibu bapa memberi didikan dalam semua disiplin ilmu. Bermakna ia meliputi segala aspek daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga saksia. Daripada segi jasmani, mereka mewujudkan sistem riadah pada sejak petang. Emosi, mengajar anak-anak mengawal perasaan ataupun mengelakkan daripada tekanan. Daripada segi rohani, mengajar anak-anak menunaikan solat fardu bagi yang beragama Islam. Dan juga intelek, menceritakan tentang sejarah-sejarah negara kita, sejarah-sejarah perjuangan kemerdekaan pada zaman dahulu. Dan juga dari segi saksia, mereka menunjukkan nilai-nilai murni apabila mereka menjadi seorang yang baik, bersopan santun dan juga berpandangan jauh. Baiklah, yang kedua, sebelum saya membalaskan fungsi diri saya untuk merayu kepada ahli yang berdua dan ahli jawab yang beriman untuk bersama-sama kami Perwakilan Pembangkang menolak usul 150% atas kesenangan dan kepala tekanan yang ada pada peranan guru yang menyebabkan peranan ibu bapa lebih penting dalam didik anak-anak. Yang kedua, izinkan saya untuk merayu sekali lagi kerana apabila saya merayu, saya ingin pastikan bahawa rakyat-rakyat di negara Malaysia terus mendapat kemakmuran dalam diri mereka. Bermakna kami inginkan kesejahteraan itu dan kami ingin membiarkan petani dan sekolah di ladang bersawah di sawah mereka. Sekian, terima kasih. Mohon usul ditolak.